Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai dengan 1.1 Concepts of Limits. Okey, jadi untuk kita belajar mengenai dengan Concepts of Limits ini, apa yang kita kena tahu adalah dalam tajuk limit kita akan ada Properties of Limits. Okey, di mana dalam SEM ini awak akan belajar untuk properties of limits, awak akan belajar mengenai dengan 6 properties. Okey, jadi dalam video kali ini saya akan cuba untuk explainkan one by one dari segi properties of limits yang awak akan belajar untuk SEM inilah. Jadi untuk yang pertama sekali, okey, kita akan terus pergi kepada properties yang pertama. Okey, jadi properties yang pertama awak akan dapat bahawa limit C equal to C and then X approaches A, di mana C ni apa? C ni sebenarnya adalah constant. Nilai C ni sebenarnya adalah constant. Okey, jadi sekiranya diberi limit C is equal to C, bermaksud kita boleh aplikasikan. Mungkin kita tengok sebagai contoh A. Okey, kita tengok sebagai contoh A di mana di mana kalau awak perhatikan in this case kalau awak perhatikan dia bagi limit 4. Okey, limit 4 X approaches 2. Jadi bila dia bagi limit 4 X approaches 2. Okey, sekarang ni bila awak kena faham apa maksud X approaches 2 ni. X approaches 2 ni bermaksud kalau kita buat dari segi pengiraan, the value of 2 will be substitute in the X. Bermaksud sekiranya kita ada 2x, okey, bila dia kata x approaches 2, bermaksud kita akan gantikan the value of x into the value of 2 into x. Bermaksud kita akan dapat 2 darabkan dengan 2, maka awak akan dapat jawapan awak adalah 4. Okey, but in this case kalau awak perhatikan dia bagi limit 4 di mana dia tak ada bagi sebarang constant, dia tak bagi sebarang pemboleh ubah, dia tak bagi x, dia tak ada bagi Y dan sebagainya. Bermaksud dekat sini bila dia tak bagi X, okey, maka nilai 4 ini adalah kita punya C. Okey, maka 4 ini adalah kita punya C. Apa maksud C ni? Okey, sekejap yang selebih ni saya padam dulu. Okey, apa maksud C? C adalah constant. Bermaksud the value dia, jawapan kita adalah sama sahaja. So that's why kalau awak perhatikan kat sini limit 4 X approaches 2 adalah sama dengan 4 juga. Itu dia. Okey, sebab tak diberi sebarang pemboleh ubah dekat situ. Bila tak diberi sebarang pemboleh ubah, the value of X approaches apa tu kita tak dapat nak gantikan. Okey, bila tak dapat nak gantikan, bermaksud jawapan akhir kita adalah nilai constant yang diberi. Okey, jadi kita tengok contoh lain. Macam like this one. Okey, awak nampak limit 8 X approaches 2. Okey, sama dengan berapa? Okey, anda katalah yang ni jawapan yang awak tak tahu sama dengan berapa. Okey, so sekarang ini dia kata X approaches 2. Okey, bermaksud dalam kita punya limit kita kena involve X. Kita kena involve X. Tapi sekarang ni dalam soalan dia tak melibatkan pemboleh ubah X. Okey, di mana dia just bagi tahu limit 8 sahaja. So bila dia tak melibatkan pemboleh ubah X, bermaksud nilai 8 yang awak ada sekarang ni adalah nilai constant. Okey, adalah nilai constant. Jadi nilai constant bila kita buat macam ni, jawapan akhir kita akan jadi apa? Okey, constant sama dengan constant. Jadinya sekiranya dia akan dapat C sama dengan C. Jadi constant awak berapa? 8. Jadi nilai akhir awak pun akan dapat berapa? Akan dapat 8. Macam tu. Jadi awak sentiasa ingat sahaja untuk properties yang pertama ini. Okey, untuk properties yang pertama ini kalau contoh, contoh constant diberi adalah 3. Okey, and then dia kata tak kisahlah X approaches 10 ke 20 ke 15 sekalipun, tapi kalau dia bagi nilai limit awak adalah constant, maksudnya belakangnya tak ada nilai X. Okey, tak ada pemboleh ubah X, maka jawapan awak just ambil sahaja daripada value constant. Okey, so ini untuk properties yang pertama lah. Okey, jadi saya harap awak tak ada masalah untuk properties yang pertama. Okey, sekarang kita pergi kepada properties yang kedua.
Kita pergi kepada properties yang kedua. Okey, jadi properties yang kedua ni dia kata apa? Limit x approaches a is equal to a. Jadi okey, saya tak nak awak tenung panjang-panjang dekat bahagian properties ni sebab saya faham. Okey, bila kita nampak dari segi properties, kita tak dapat nak faham fully. Okey, jadi kita terus pergi kepada contoh lah, senang. Kita terus pergi kepada contoh. Jadi sebenarnya apa yang properties nombor 2 ni dia nak cakap adalah okey, sekarang ni awak kena faham tau. Okey, awak kena faham dari segi aplikasi limit ni sebenarnya macam mana. Okey, aplikasi limit sebenarnya adalah bila awak dapat satu limit. Okey, diberi satu equation mengenai dengan limit, and then dia kata dekat sini x approaches 2. Okey, dia kata x approaches 2. Bila dia kata x approaches 2, maksudnya dalam pengiraan kita yang ada x tu kita kena ganti dengan value 2. Okey, saya ulang lagi sekali Bila dia kata x approaches 2, bermaksud untuk kita nak selesaikan jalan kerja kita, the value of x yang ada dalam equation kita tu kena gantikan dengan value of 2. Maksudnya dekat sini bila kita buat pengiraan, bila kita buat pengiraan, maka awak akan dapat sebenarnya dekat sini limit. Ini saya buat balik soalan. So limit x and then x approaches 2, betul? So yang ada x ini kena ganti dengan value of 2. So dekat sini dia bagi limit x, betul? So x ni awak gantikan dengan 2. Jadi dia akan jadi macam ni, limit 2 x approaches 2. Maka limit 2 ni sebenarnya kalau awak selesaikan, awak akan just akan dapat 2. So 2 ini sebenarnya sama dengan value of yang bawah ni. Jadi inilah properties dia yang dia nak kata tu. Okey, di mana kalau awak perhatikan dalam properties. Okey, kalau dalam properties dia kata apa? Okey, kat sini x, dekat sini dia kata a, betul? And then kat sini a. Bermaksud x tadi approaches berapa? X tadi approaches, okey sekejap X tadi approach 2. Jadi jawapan kita pun 2. Kenapa? Sebab x nanti bila kita gantikan dengan 2, kat sini awak akan dapat 2. Itulah dia. Okey, sebab apa tahu? Sebab dia punya pemboleh ubah sekarang ni adalah x sahaja, semata-mata x sahaja. Okey, bermaksud kalau awak nampak dekat sini x approaches 2, dia sama lebih kurang x is equal to 2. Maksudnya 2 ni adalah jawapan dia. Contoh lain Okey, contoh lain. Okey, contoh saya buat limit x. Okey, and then x approaches 8. Agak-agak apa jawapan dia? So limit x approaches 8. So kat sini sebenarnya dia akan jadi lebih kurang x sama dengan 8. Jadi jawapan awak just ambil 8 sahajalah. Itu je lah jawapan dia. Okey, sebab sekarang ni limit awak adalah semata-mata melibatkan x sahaja. Okey, melibatkan x sahaja. Okey, di mana kalau properties yang pertama ni dia melibatkan constant sahaja. Contoh 4, contoh 5. Okey, belakang dia tak ada x. Maka jawapan dia adalah nilai yang sama dengan constant. Okey, tapi untuk properties yang kedua, dia tak ada constant, tapi dia ada x semata-mata. Jadi jawapan awak just boleh ambil daripada x approaches berapa nilai dia. Itu dia. Okey, ini untuk properties yang pertama dan yang kedua lah. Okey, jadi untuk properties yang pertama dan yang kedua, saya harap awak boleh jelaslah dekat situ. Okey, so kita terus pergi kepada properties yang ketiga. Okay, untuk properties yang ketiga, kalau awak perhatikan kat properties yang ketiga ni, apa yang dia buat sebenarnya dekat limit kita ni? Okey, diberi CFX. Okey, diberi CFX, betul? Okey, CFX, limit CFX ni adalah sama dengan apa? Sama dengan C limit fx. Di mana dalam bahasa mudahnya sebenarnya lah kan. Okey, dalam bahasa mudahnya sebenarnya CFX ini dia rapat, betul? Bila rapat bermaksud dia
operasi darab. Jadi sebenarnya untuk mencantikkan lagi limit kita, untuk mencantikkan lagi equation kita, nilai constant ini kita bawa dia ke depan. Okey, nak lagi cantikkan kita punya equation, nilai constant yang ada dekat sini kita bawa dia ke depan. So that's why awak akan dapat C limit fx x approaches A. Sebenarnya C ni ada kat sini, tapi kita bawa dia, kita dragkan dia ke depan sebab nak nampak lagi cantik. Nak nampak lagi cantik dan nak memudahkan lagi awak untuk jawab soalan. Okey, jadi kita tengok contoh. Kita tengok contoh dekat sini. Okey, diberi limit fx x approaches 2. Jadi nilai 4 ni nilai apa? Nilai 4 ni adalah nilai constant. Jadi kalau ikut kepada properties yang ketiga, nilai constant ini awak boleh drag ke depan. Maka awak akan dapat 4 limit x x approaches 2. Jadi sebenarnya dia adalah sama dengan limit 4x, betul? Limit 4x. Cuma ni nak nampak lagi cantik, constant kita bawa ke depan. Jadi bila kita dah dapat macam ni, kita akan dapat 4 limit x approaches 2. Maka seterusnya kita kena buat apa? X approaches 2 ni kata x approaches 2. Maka awak nampak x, awak gantikan dengan value of 2. Maka simply awak akan dapat 4 darabkan dengan 2. Kenapa? Sebab asalnya awak akan dapat sebenarnya 4x. Limit tu datang mana? Limit tu awak boleh abaikan. Just ikut saja x approaches 2 bermaksud nilai x gantikan dengan 2. Limit awak boleh abaikan sebab sekarang ni kita nak selesaikan. Okey. Jadi sebenarnya akan dapat 4x dan x ni awak gantikan dengan the value of 2, maka awak akan dapat 4 darabkan dengan 2 menjadikan jawapan akhir awak adalah 8. Okey, kita ambil contoh yang lain pula. Kita ambil contoh limit 10x and then x approaches 7. Jadi 10 ni apa? 10 ni constant. Constant kena bawa ke mana? Bawa ke depan. Maka bila awak bawa ke depan, awak akan dapat 10 limit x and then x approaches 7. Okey, awak dah cantikkan awak punya equation. Awak dah cantikkan awak punya limit. Seterusnya, awak gantikan value of x dengan the value of 7. Bermaksud sebenarnya bahasa mudahnya kat sini awak akan dapat 10x. Jadi 10x tu gantikan dengan nilai 7. Awak akan dapat 10 darabkan dengan 7. Jawapan akhir 10 darab 7 berapa? Ya, ini 70. Maka 70 lah jawapan awak. And that's all. Jadi properties yang ketiga ni sebenarnya dia nak suruh kita bawa constant ke depan. Dia nak suruh kita bawa constant ke depan. Okay, tak apa. For this one kita go through slow. Kita go through one by one dahulu. Nanti bila kita cuba jawab soalan-soalan yang lain nanti, barulah kita akan cuba untuk terangkan dan kita lebih nampak lah. Okay, dari segi step by step, yang ni nanti nak guna properties yang mana, yang ni nak guna properties yang mana, macam mana nak selesaikan dan sebagainya. Okay, so ini properties yang ketiga. So kita pergi kepada properties yang keempat. Okay, properties yang keempat ni sebenarnya dia nak buat apa sebenarnya? Dia nak buat apa? Okay, properties yang keempat sebenarnya dia nak suruh kita pecahkan limit kita. Dia nak suruh kita pecahkan limit kita, ataupun dalam bahasa lainnya dia nak kita asingkan kita punya limit. Dia nak suruh kita asingkan limit kita menjadi dua limit. Sebab sekarang ni kalau awak perhatikan, yang disewan dia gabungan. Tapi sekarang ini properties yang keempat dia suruh kita asingkan limit fx dan juga limit gx. Kita kena asingkan dia, pecahkan dia. Okey, kenapa? Sebab kadang-kadang dalam soalan limit fx ni kita boleh pecahkan dia pula ikut properties nombor 2, ataupun kita boleh pecahkan dia pula ikut properties nombor 3. Dia berbeza-beza. Jadi soalan ini, properties nombor 4 ni dia nak memudahkan lagi urusan kita sebenarnya. Jadi bila awak nampak satu limit fx dan gx yang digabungkan dalam satu kurungan, properties nombor 4 ni ajar supaya kita asingkan dulu. Itu dia. Okey, jadi kita terus pergi kepada contoh lah.
Okey, kita nak bagi awak nampak. Okey, jadi sekarang ni dia bagi limit x square plus x and then x approaches 3. Jadi kita tengok dekat sini. X square tambah x. X square ni apa? X square ni adalah f(x). X ni apa? X ni adalah gx. Jadi regardless of apa sahaja operation dia, either tambah ataupun tolak, properties yang keempat ni ajar supaya kita pecahkan dia dahulu. Bermaksud kita akan dapat limit x square, x approaches 3, maka ini adalah untuk yang bahagian f(x), tambahkan dengan berapa? Tambahkan dengan limit x approaches 3. Maka limit x approaches 3 ni adalah awak punya gx. Okey, daripada this one kita pecahkan jadi dia this one. More simpler. Okey, kenapa kita kata more simpler? Sebab awak boleh fokuskan. Okey, dekat sini barulah awak boleh fokuskan, selesaikan one by one. Selesaikan yang pertama dulu, and then barulah awak boleh selesaikan yang kedua. Okey, jadi lebih memudahkan awak lah supaya awak boleh khususkan nak selesaikan yang mana dulu, and then mana nak yang diselesaikan kemudian. Macam tu. Okey, supaya awak tak nampak awak tak serabut lah. Okey, sebab kalau awak buat macam ni, macam mana awak nak selesaikan, awak tak tahu. Betul? Awak tak tahu. Okey, sebab dia berada dalam satu limit. Okey, dia berada dalam satu limit. Kadang-kadang students, kalau awak tak buat ikut properties ini, kadang-kadang awak keliru. Jadi bila keliru, awak tak asingkan, maka awak salah buat. Okey, itu yang menyebabkan awak tak dapat markah. Jadi untuk nak dapatkan markah, untuk nak menyenangkan awak untuk nampak one by one macam mana nak selesaikan satu persatu, maka awak gunakanlah properties yang ada ni seeloknya. Okey, so bila awak dah asingkan, okey, kita ada bahagian yang pertama, bahagian yang kedua. Jadi kita selesaikan bahagian yang pertama dulu. Okey, bahagian yang pertama, okey, nampak x approaches 3, bermaksud nampak x gantikan dengan 3. Jadi sekarang ni awak nampak x square. So x ni awak gantikanlah dengan 3, maka awak akan dapat dekat sini apa dia? 3 kuasa 2. Okey, and then dekat sini dia kata apa pula? Limit x approaches 3. So limit x approaches 3 ni awak tahu jawapan dia berapa? Awak tahu jawapan dia adalah 3. Kenapa? Sebab kita ikut properties nombor 2. Inilah yang saya cakapkan tadi. Okey, sebab terkadang kenapa properties nombor 4 ni ajar kita untuk asingkan kita punya limit adalah terkadang dalam satu limit yang terkumpul tu, kita boleh pecahkan dia ataupun kita boleh solvekan dia menggunakan properties yang lain. Jadi bila kita tak asingkan, kita tak nampak. Okey, kita tak nampak properties mana yang nak selesaikan sebenarnya, properties mana yang kita nak guna. Jadi bila kita dah pecahkan macam ni, okey, yang pertama dan yang kedua, barulah kita tahu macam mana nak selesaikan. Betul tak? Okey, yang pertama ni awak just gantikan sahajalah. Okey, awak gantikan sahaja x itu dengan the value of 3, maka awak akan dapat 3 kuasa 2. Ini untuk bahagian yang pertama. Untuk bahagian yang kedua, awak nampak, oh, ini macam properties nombor 2. Jadi di mana properties nombor 2 dia kata x approaches apa tu adalah, itulah jawapan dia. Jadi kat sini x approaches 3, bermaksud awak punya jawapan untuk limit ini adalah 3. So awak akan dapat 3 kuasa 2 tambah 3. Jadi awak selesaikan, awak akan dapatlah nilai dia adalah 12. Macam ni lah. Okey, so ini untuk example A untuk properties nombor 4. Okey, jadi untuk properties nombor 4 ni nanti kita akan cuba praktis lagi untuk soalan-soalan yang akan datang. Okey, setakat ni saya nak explain secara briefly sahaja dahulu. Okey, so ini properties nombor 4. Seterusnya kita pergi kepada properties nombor 5. Okey, sekarang ini kalau properties nombor 4 properties nombor 4 involve tambah dan tolak.
Okey, properties nombor 4 involve tambah dan tolak. Tapi properties nombor 5 dan 6 dia khusus kepada operasi darab dan bahagi. Okey. So nombor 5 ini kepada darab, nombor 6 nanti dia fokus kepada bahagi. Di mana sebenarnya sama macam nombor 4 tadi, properties nombor 4. Okay, tak kisahlah tambah ke tolak, tapi kalau awak jumpa dia dalam satu kurungan ataupun dalam satu, orang kata, satu equation, satu limit, maka kita kena buat apa? Asingkan dia. Jadi nombor 4, properties nombor 5 dan properties nombor 6 ni sama juga sebenarnya. Sama juga. Okey, di mana dia nak kata kalau kita jumpa satu limit, satu equation, bila nak selesaikan, yang pertama sekali kita asingkan dia. Jadi sekarang ini awak nampak kita terus pergi kepada contoh limit 4x cos x. Limit 4x cos x, and dia kata x approaches pi. So limit 4x ni, okey, limit 4x ini dan juga limit cos x ini. 4x adalah fx, cos x adalah gx. Okey, maka awak nampak dekat sini dia rapat betul. Rapat maksudnya operasi apa? Operasi darab. Jadi ingat balik, limit nombor 5 dia kata apa? Bila awak jumpa satu equation, satu limit, okey, yang melibatkan fx dan gx, maka awak pisahkan dia. Okey, fx dengan fx, gx dengan gx, maka awak akan dapat limit fx, x approaches pi, darabkan dengan limit cos x, x approaches pi, maka awak akan dapat this one. Itu dia. Okey, bila awak dah selesaikan yang this one, okey, kita namakan yang belah sini part yang pertama, yang sini belah kanan ni pula part yang kedua. Sekarang ni kita tengok part yang pertama pula. Part yang pertama dia kata limit, awak akan dapat limit 4x, x approaches pi. Kalau dekat sini awak perhatikan, awak boleh guna apa? Awak boleh guna properties nombor 3, di mana 4 ni adalah constant, dan constant awak boleh bawa ke depan, menjadikan 4 limit x, x approaches pi. Dia guna properties nombor berapa ni? Dia guna properties nombor 2. Itu dia. So ini untuk bahagian yang pertama. Untuk bahagian yang kedua, bahagian yang kedua ni kita tak boleh nak guna properties apa-apalah. So awak just dragkan sahaja dia ke bawah. Okay, awak just salin sahaja balik. Maka step yang kedua awak akan dapat, okay, maaf Okay, jadi step yang kedua awak akan dapat 4 limit x, x approaches pi multiply by limit cos x, x approaches pi. Sampai sini nak kena buat apa? Just gantikan the value of x dengan nilai pi. Maka untuk bahagian yang pertama awak akan dapat 4 pi, and ini bahagian yang kedua awak akan dapat darabkan dengan cos pi. Maka awak tekan sahaja calculator. Okey, awak tekan sahaja calculator, maka awak akan dapat the value dia adalah negative 4 pi. Itu dia. Okey. Tapi yang this one, untuk yang pi ni, tak silap saya awak guna dalam mode radian, something like that. Okey. Saya tak berapa nak ingat sangat. Okey, nanti saya dah ingat balik later, nanti saya akan remindkan balik lah. Okey, sebab saya agak terlupa sikit. Sama ada awak boleh just direct substitute the value dalam calculator, ataupun awak kena guna mode radian. Okey, maaf dekat situ. So yang tu nanti saya akan remindkan awak balik lah. Okey, cuma pengiraan kita just macam tu lah. Di mana sebenarnya properties nombor 4, 5 dan 6 ini dia melibatkan operasi tambah, tolak, bahagi, darab. Tambah, tolak, bahagi, darab. Tapi untuk each properties ni disuruh asingkan. Disuruh kita asingkan supaya dia memudahkan kita lah. Itu dia. Okey, so selesai untuk properties nombor 5, kita proceed untuk properties nombor 6 pula. Okey, properties nombor 6 ini disebabkan dia dah bahagi, okey, dia dah bagi dalam bentuk fraction. Okey, dia dah bagi dalam bentuk fraction. Jadi sebenarnya dia mudah sahaja. Okey,
So basically limit x approaches a ni dia adalah milik fx milik gx. Okey, ingat limit x approaches a dia adalah milik fx milik gx. Jadi dia nak kita nampak dengan jelas. Dia nak kita nampak dengan jelas. Sebab kadang bila diberi dalam bentuk yang macam ni, student tak nampak. Student tak nampak limit x approaches a ni untuk fx ke, untuk gx ke, untuk dua-dua jadi student tak nampak. Bila student tak nampak, dia ingat untuk fx je, yang gx ni bukan. Lepas tu dia mainlah boh apa semua, bubuh apa bagai, dia selesaikan, lepas tu tak dapat jawapan. Jadi itulah adanya tujuan properties nombor 6 ni, di mana limit x approaches a ni dia nak tunjukkan bahawa limit ini adalah limit untuk fx dan limit untuk gx, bagi kedua-duanya lah. So that's why dekat sini dia kata limit fx x approaches a divide by limit gx x approaches a. Okay, and then dia kata dekat sini gx is tak boleh sama dengan kosong lah. Yang ni kenapa, saya sure awak dah tahu kenapa, reason dia. Okay, jadi kita terus pergi kepada answer questions, maaf. Okay, so soalan yang kita ada adalah limit x approaches 3 x square minus 1 over 3x. Jadi properties nombor 6 ni dia ajar apa dia? Dia ajar supaya kita buat limit x approaches 3 ni milik yang atas, milik yang bawah. Dia nak kita remindkan diri kita sendiri. So bila kita remind diri kita sendiri, maka awak akan dapat limit this one lah. Awak akan dapat dalam bentuk yang macam ni. Okey, bila awak dapat dalam bentuk yang macam ni, awak perhatikan x square minus 1. X square minus 1 ni awak boleh guna properties nombor berapa? Okey, x square minus 1 ni awak boleh buat apa? X square ni apa? X square ni adalah f. X minus 1 ni adalah gx. Maka dekat sini awak boleh buat apa? Awak boleh pisahkan dia guna properties nombor berapa? Properties nombor 4. Jadi bila awak pisahkan dia, okey, and then dekat sini pun juga limit 3x. 3x ni, 3 ni apa? 3 ni constant. Constant kita boleh buat apa? Kita dah belajar tadi. Kita boleh bawa dia pergi ke depan. Guna properties nombor berapa? Properties nombor 2. Maaf, nombor 3. Okey, gunakan properties nombor 3. Maka bila awak dah guna properties nombor 4, properties nombor 3, hasilnya awak akan dapat like this one. Okey, hasilnya awak akan dapat like this one. Bila dah dapat macam ni, nak buat apa? Awak nampak x, ganti je lah dengan 3. Sebab dia kata apa? X approaches 3, betul? Jadi nampak je x, ganti je dengan 3, settle. Okey, nampak je x, gantikan je dengan 3. Limit tu kau abaikan. Jadi awak akan dapat 3 square minus 1 over 3 multiply by 3. Okey, maka 3 kuasa 2 awak dah akan dapat berapa? 9. 9 tolak 1 awak akan dapat 8. Okey, and then 3 darab 3 awak akan dapat 9. Jadi jawapan awak adalah 8/9. That's all. Macam tu je lah. Okey, jadi sebenarnya kalau kita betul-betul faham apa yang properties ni sebenarnya nak ajar kepada kita, insya-Allah kita boleh jawab lah. Okey, cuma ni terkadang student tak dapat nak jawab sebab dia tak tahu. Yang ini kita boleh guna properties yang mana? Jadi student tak tahu. Jadi dia selesaikan minded dia je. So that's why tak dapat jawapan. Kalau dapat jawapan sekalipun, maybe jalan kerja tak clean lah. Jalan kerja dia orang kata tak sempurna, tak perfect. Jadi kuranglah markah daripada jalan kerja. Okey, jadi sekarang ini untuk video yang pertama ini saya dah explainkan kepada awak untuk properties nombor 1 sampailah properties nombor 6. Okey, jadi selepas ini maybe untuk video yang seterusnya saya akan ajak untuk evaluate the limit. Evaluate limit, and then maybe saya akan ajar yang seterusnya untuk direct substitution pula. Okay, and then kita akan terus pergi kepada indeterminate form, and then kita akan jawab beberapa soalan latihan lah. Okay, jadi ini sahaja untuk video kita yang pertama. Jadi kita akan jumpa untuk video yang seterusnya. Okay.